majlis yang berbahagia, lagi berusaha Cikgu Zaburi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tiga Batu, yang berbahagia Encik Adnan Majisa yang Ketua, kepada bapa dan guru-guru yang saya hormati, guru-guru perwakilan yang saya muliakan dan juga terkuasa PIBG, yang berbahagia lagi yang dihormati kedua orang di panel di sebelah kiri saya, yang berbahagia Datuk Haji Fadil bin Haji Awang yang merupakan dari Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Darul Aman, yang di sebelah kanan saya yang bahagia Dr. Ahmad Bashir bin Aziz, pensyarah daripada Fakulti Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia, yang saya muliakan tuan-tuan guru, puan-puan guru, para ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-musliman, mukmin-mukminat, adik-adik, para pelajar SK Tiga Batu, dan seluruh yang hadir pada malam ini untuk sama-sama kita ikuti forum Perdana Dewan Islam yang dianjurkan oleh PIBG dan Sekolah Kebangsaan Tiga Batu serta guru-guru dan juga Skuad Satu Malaysia AAK yang sama-sama memberikan sumbangan untuk menganjurkan program pada malam ini. Kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memperkatakan satu tajuk forum yang sangat menarik dan juga menjadi tanda tanya sebelum kita melangkah datang untuk kita mendengar kupasan. Tajuknya agak bombastik, menarik. Kita nak boleh buatlah satu tajuk yang cantik macam ni. Malam ini kita diberikan satu penghayatan untuk tajuk sayang anak ditangan-tangankan, sayang isteri ditinggal-tinggalkan, sayang murid tak tahu apa. Cuma satu saya sebut kepada yang bahagia bagi PIBG, kalau sayang suami buat saya. Daripada cerita sayang isteri, sayang suami tak apa-apa ke? Jadi itu bukan soalan, itu cerita je. Okey. Jadi untuk apapun kita akan sama-sama mengikuti perbincangan dan juga kupasan daripada kedua-dua orang panel. Yang bahagia Datuk Syed Fadil merupakan Jabatan Kuasa Fatwa dan juga guru saya ketika di Mata Mahmud. Beliau juga pernah menjadi guru perwakilan di Mata Mahmud dan menjadi pakar rujuk haji lembaga urusan dan tabung haji Malaysia. Yang bahagia Datuk Syed Fadil juga merupakan penguliah di Kedah FM dan merupakan penceramah di surau dan masjid dan pakar dalam bidang ilmu akidah. Di sebelah kanan saya yang bahagia Dr. Ahmad Aziz adalah pensyarah di Fakulti Perniagaan Islam di Universiti Utara Malaysia, dan beliau merupakan sahabat saya yang saya rasa tuan-tuan dan puan pernah juga melihat beliau di TV. Hari ini bila kita habaq ke anak-anak kita, pernah tak tengok ustaz di TV? Dia kata tak pernah tengok, tapi dalam YouTube kami pernah tengok. Orang tak tengok TV lah, budak-budak lagi rupanya tengok YouTube. Yang mau dia buruk bagi YouTube, tengok YouTube lah. Jadi semua pakai tengok YouTube. Oh, bisa tengok muka ustaz di YouTube, TV kami tak bisa tengok. Pokoknya mereka tak tengok TV, tengok YouTube. Jadi Dr. Bashir juga adalah merupakan seorang penceramah dan juga seorang yang biasa dijemput dari ceramah motivasi, perniagaan, pengetahuan kerja kerja di peringkat negeri dan kebangsaan. Jadi pada malam ini kita dapat kedua-dua orang adalah merupakan pendidik. Seorang yang menjadi pendidik di universiti dan seorang lagi yang bahagian datuk adalah merupakan bekas pendidik di sekolah agama. Jadi mudah-mudahan tajuk yang kita bicarakan sebagai pembayang saja, sayang anak ditangan-tangankan itu pembayang saja, sayang isteri ditinggal-tinggalkan itu pembayang saja. Tapi yang penting, yang menjadi skop dan fokus kita malam ini ialah kita nak bicarakan kalau sayang murid bagaimana kita nak buat. Saya nak membuka kira-kira perbincangan kita malam ini dengan persilakan yang berbahagia Datuk Syed Fadil dan Jawab sedikit tentang uraian Datuk yang berkaitan dengan
bagaimana tajuk orang kita yang cerita tentang kalau anak kita sayang, kita buat macam ni. Kalau isteri kita sayang, kita buat macam ni. Kalau murid tentu ada satu formula ataupun tentu ada satu cara dan kaedah yang Islam telah susun atur untuk kita membina supaya murid itu menjadi generasi cemerlang dunia. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyyina wa habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin khairil anam al-qail fi hadithihi syarif innama bu'istu mu'allima wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ananda kalau kita berguru kita kemudian menanda kursi Ustaz Muhammad Isa Rahman dengan panelis Dr. Bashir Razi yang berusaha guru besar kalau setelah dengan berdoa guru besar yang kita dipahamkan baru 4 hari masih dan cerita kita dan guru penolongan kualifikasi maka yang dipertopi biji cara masa tentang guru penolongan tentang guru ahli tentang posak biji para bapak para murid muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tahu siapa tak mengatakan orang pada nampak mata cara saya kedua tu tengok pendek. Pasal apa orang buat depan orang lagi yang hidup datang. Dia jadi pelik bangun. Dan tu pun dia sama dia tak mana ni. Tidak tak mana ni. Baik. Apa kita nak kata sayang isteri tinggalkan sayang anak tangan dan sayang murid. Apa yang kita nak kata? Nak kata rotan kan apa? Nah, boleh kita kata rotan kan? Kerana ada antara kaedah yang Nabi SAW sendiri sarankan kepada kita dalam soal kita mendidik anak dengan solat ini. Ada ketikanya Nabi SAW menyarankan kepada kita watkan. Dalam sabda baginda alimu auladakum wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Didilah anak kamu, dididik tak kira kepada sama ada bapak ataupun kepada guru. Didilah anak kamu dengan salat pada ketika mereka berusia 7 tahun dan watkankan mereka, sematkan mereka. Dalam soal pendidikan ini pada ketika mana mereka berusia 10 tahun. Tidak ada pembelian bahwa di antara kaedah mengikut sunnah Nabi SAW dalam soal pendidikan ini ada kaedah rotan-rotankan. Tapi tentu muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat dalam hadis tadi,
kita dapat melihat bahawa Nabi SAW meletak masa di antara Nabi menyuruh kita mendidik anak kita ke anak murid kita karena salat ini, ya, dengan masa yang Nabi SAW menyarankan kepada kita sebagai salah satu daripada kaidah pendidikan ini, hormatkan itu dalam tempoh 3 tahun, bermula daripada 7 tahun, dan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Sumatkan, hormatkan anak-anak kamu itu dalam suatu pendidikan, dalam bisnis salat, pada ketika mana mereka berumur 10 tahun. Kita dapat melihat kalau dalam soal pendidikan salat ini, kalau sehari semalamnya 50, kalau dalam tempoh 3 tahun, artinya kita akan dapati bahawa jumlah waktu dalam tempoh tersebut 5.475 kali, 5.475 waktu. Jadi makna kaedah wadribuhum 'alaiha ini, sesudah kita mendidik mereka, setelah kita mentarbiyah mereka, memperingatkan kepada mereka dengan jumlah yang begitu besar, 5.000 kali. Dalam hadis ini kita dapat melihat bahawa di antara kaedah pendidikan yang berkesan, ialah satu-satu yang kita nak sampai, yang kita nak tarbiyah, yang kita nak didik itu harus dilakukan secara berulang kali. Jadi kaedah rotan kali ini menunjukkan sebenarnya mulia. Dan kalau terpaksa kita menggunakan kaedah ini, biarlah wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 itu berunsurkan tarbiyah pendidikan. Bukan daripada sikap, daripada perasaan geram, hangat hati. Waktu dulu dia kata, terbakar suruh aku. Kita dengarkan tuan, bukan. Tetap kalau kita menggunakan rotan ini juga mesti bertitik tolak daripada kaedah tarbawiyah nabawiyah. Yaitu dengan nawaitunya itu nak mendidik dan rotankan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan sampai. Akan sampai maklum kita nak mendidik anak. Kalau tadi kita contoh dengan solat, begitu juga soal-soal yang lain sekalipun. Kalau kita menggunakan kaedah ini, kita jangan tersimpan daripada dia tetap merupakan sebagai kaedah yang terbaik. Mana dia disahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang kita baca tadi, yang saya baca tadi, kalimah saya, Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Siapa dia? Allah yang mengajar manusia sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Allah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah yang mengajar Nabi Adam
kita sebagai guru dalam sebuah sekolah, di mana sekolah digambar begini, daripada besarnya pendudukan hanya buku, karenanya buku yang lain itu nak mengajar, mengajar anak-anak didik. Dalam hadis yang saya bacakan juga tadi, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mu'allim. Pada kita dapat melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya. Tugas mengajar, menyampaikan ilmu, mendidik. Allah mentaklimkan Nabi Adam, Allah mentaklimkan manusia. Nabi SAW sebagai mu'allim mentaklimkan umat. Kita sebagai guru yang memiliki kerjaan ini, kita mentaklimkan anak buah kita. Rupanya dia merupakan sebagai satu tugas, merupakan sebagai satu kerjaan yang begitu hebat. Dan para guru, para pendidik sekalian, alhamdulillah saya bersyukur karena saya juga dipilih, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik. Sebagai dan saya telah menghabiskan sebagian besar daripada umur saya, usia remaja saya, muda saya adalah ke pensiun. Walaupun sebelumnya, semasa saya belajar dulu, saya belajar di Mesir, di bawah biasa JPI, saya balik Indonesia, ditempatkan saya lalu di sekolah Pusat Islam, sekarang JPI. Tapi untuk apa? Saya tak tahu. Kalau bisa duduk tempat yang baik, bagus, tapi saya selalu berhubung dengan kawan-kawan yang muda. Kalau ada kekosongan buku di mahkamah, tolong beritahu saya. Maka ada kekosongan saya pun di sini buat permohonan. Nah, saya dibagi juga dan alhamdulillah terkaya. Saya bersyukur karena saya dicampurkan kecenderungan dalam hati saya untuk menjadi seorang pendidik. Dan mencapai hasrat saya, cita-cita saya bersyukur, alhamdulillah. Ramai yang di antara guru di sini pun ada bukan murid saya, Ustaz Ridwan. Bukan murid saya. Baca pun dia kata tadi, murid saya. Kita jangan saya nampak dia tua. Jadi ada ni saya ada jago. Saya ada jago saja. Tak tahu tak apa lebih tua. Masalahnya ada ni saya ada jago tua. Muda ada yang jago saya itu juga sikit. Pada perkiraan saya lah. Jadi tentu muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita kena rasa betul kita. Kita yang jadi guru, kita yang jadi PIBD yang turut memberi sumbangan kepada guru, bergabung tenaga untuk nak menentukan, memastikan bahawa proses PMP kita di sini berjaya mencapai manfaat. Semua orang yang akan ada bahagian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu wa hatta al-hawta yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khair." Kita dapat melihat hebatnya agama yang bermaksud Allah dan para malaikatnya, termasuk ikan dalam ayat, la yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khair. Allah malaikat makhluk-makhluk yang tadi mengucap selawat ke atas mereka yang mengajak manusia al-khair, kebaikan, yang mengajak manusia untuk menjadi manusia baik, yang mengajar manusia nak bagi jadi manusia berilmu pengetahuan, mengajar manusia, mengajar pelajar kita manusia nak bagi jadi mereka ini
Anfa'uhum linnas yang disebut dalam hadis yang lain. Nah, melahirkan pelajar kita anfa'uhum linnas yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Mengajar manusia kebaikan. Siapa kita guru-guru? Pokoknya hebat. Kalau kita baca dalam ayat, khatib baca dalam Al-Fatihah kalimat atas mimbarnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dalam hadis ini Nabi menyebut, memberitahu kepada kita Allah dan para malaikatnya termasuk binatang-binatang yang lain mengucap selawat ke atas mereka yang mengajar manusia ke arah kebaikan. Hebat tentang Rasulullah sekalian. Nah, mendidik dan mengajar anak-anak murid kita yang akan menjadi pemimpin masyarakat pada masa akan datang. Dia akan mewarnai ummah, masa depan ummah. Maka sebab itu hebat pokoknya kita dapat melihat. Kita yang memilih kerjanya sebagai guru pendidik ini cukup hebat. Dan apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan diri baginda sebagai diutus sebagai muallim. Maka untuk mendapat kita diletak begitu tinggi dari kacamata agama. Sudah tentu panduannya tidak lain Al-Quranul Karim sendiri. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga contoh teladan daripada mereka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang hebatnya pendidikan mereka terhadap anak-anak mereka. Maka sebetulnya kalau pendidikan, keadaan pendidikan ini berbandingkan Al-Quran, kita akan dapat melihat bagaimana Al-Quran mengajar kepada kita. Apakah keutamaan yang diberikan Al-Quran dalam soal pendidikan? Banyak kita akan melihat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Antara Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-Quran memberi keutamaan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keutamaan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Sekarang kita sebagai pendidik, kita sebagai pengetua ataupun guru besar, guru kanan, penolong kanan, guru kanan dan semua guru. Selain daripada pendidikan ke arah pencapaian akademik, kecemaran akademik, dalam soal pendidikan salat mesti diberikan keutamaan. Begitu juga kalau kita tengok apa yang dimuatkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Ya aqimis shalah. Tetap memberi keutamaan dalam pendidikan salat. Kata muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa artinya kalau anak murid kita cemerlang dalam akademik, tapi anak murid kita tak lagi semayang? Apa artinya? Dari segi akademik, sekolah kebangsaan Tikam Batu hebat, pencapaiannya begitu hebat, tapi anak murid kita tak lagi semayang. Anak-anak murid yang diamanahkan ke atas kita, ke atas mahu kita, tanggungjawab kita, semenjak mereka berada di usia atau umumnya itu, tiba-tiba kita mengabaikan satu aspek yang diberi penekanan oleh Al-Quran
tarbiyah Al-Quraniyah. Cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan masuk ke ini tak merasa kesandang tak. Apakah kita rasa kita lepas tanggung jawab kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai bangsa? Dengan ambil panduan daripada inilah kita akan layak untuk menerima, untuk diletak oleh Islam. Kita berada di tempat yang sangat istimewa. Begitu juga pun kita tengok Nabi SAW tarbiyah berdasarkan kepada sunnah. Hadis yang kita baca tadi, alimu auladakum, didik anak-anak kamu dengan salat pada ketika mereka berumur 7 tahun. Selain daripada Nabi SAW mengamankan dan juga mengamanatkan juga ke atas kita para pendidik ini dalam soal membaca Al-Quran. Adibu auladakum ala salasil khisal, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wal tilawatil Quran. Kita kena perhati supaya anak-anak murid kita, anak-anak didik kita ini jangan buta Al-Quran. Saya bilang di Pemerintah Haji Malaysia sebagai dia berkuas nasihat terkait. Pernah datang ke bawah di YouTube Ilman juga internasional. Yang kesempatan kami yang ditugas sebagai sana majlis pakar rujuk dan pakar rujuk termasuk. Jadi rencana tugas kita di sana itu banyak dan kita terpaksa menyelesaikan masalah-masalah para jemaah, menyebabkan tak banyak masa kita boleh semayang mesti dari Haram. Yang kita semayang di masjid tempat kita di surau. Maka amalan di antara jemaah haji yang membaca Al-Quran di surau, dia akan semayang di Masjidil Haram, semayang di surau Makkah. Lepas semayang, yang pakai nak baca Al-Quran. Para jemaah kita yang duduk dalam surau itu sementara tunggu masa kita masuk ofis pulang, kita dengarlah jemaah haji tadi baca Quran. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, aku putih-putih kakak baca Quran tak betul, baca Quran tak kenal. Main mana daripada kenal. Ini jamaah yang dah tua ni, main daripada murid-murid macam yang kita didik. Main daripada situ. Kalau mereka semasa mereka berada di bangku sekolah macam sekolah kita ini, kita bagi penekanan kepada pendidikan membaca Al-Quran, bagi dia membaca dengan betul. Saya rasa kalau itulah peranan yang kita main. Kalau pernah dengar hanya seorang guru saja yang baca yang tak betul, galak baca betul. Ini boleh dikatakan sebilangan besar baca Quran. Rasa apa salah? Ini pendekatan yang diberi oleh tarbiyah nabawiyah. Yang kita juga kena bagi penekanan di samping akademik yang kita nak tempuh. Tarbiyah salat, tarbiyah membaca Al-Quran, jangan kita abaikan. Kalau itu dapat kita lakukan, level kita, kedudukan kita, saya sebut bukan adalah tak sama, tapi kita telah mewarisi kerja-kerja yang begitu hebat ini. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Allah sendiri, innama bu'istu mu'alliman wa inna sallallahu alaihi wasallam mu'allim.
kita mengambil tugas ini. Kita mengambil tugas mulia yang sepatutnya kita lakukan dengan penuh amanah, rasa tanggung jawab. Anak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Sekian dulu komisi bersama sahabat kita Allah. Terima kasih kepada Pak Datuk. Banyak Datuk menyentuh tentang soal anak-anak, tentang soal pendidikan anak-anak. Dan juga yang paling saya rasa bila Datuk sebut bahawa merotan ataupun marah pada anak-anak ni sebenarnya adalah merupakan satu hikmah kita mendidik, tapi dengan cara dan kaedah yang betul. Merotan anak-anak disebut oleh Nabi SAW bagi mendidik anak-anak. Tapi cara merotan, cara marah juga dia ada cara dia. Jadi betul cara dia, kenalah gaya dia. Tak betul cara dia, langsung tidak akan memberi apa-apa makna. Datuk juga menyebut tadi tentang soal ulang-ulangkan, tentang soal mengulang-ulangkan anak kita dengan kebaikan. Kerana bagaimana kita nak didik mereka, kita orang yang paling kenal dengan mereka. Seorang guru paling kenal dengan anak-anak murid kerana mereka orang yang paling lama hidup dengan mereka. Hidup daripada pukul 7 sampailah ke tengah hari. Dia duduk dengan mak ayah dia pun kadang-kadang tak sampai masa macam tu. Malam dia tidur dah. Tapi guru paling kenal dengan anak-anak. Sebab itu ada seorang ahli pendidikan, dia kata mendidik anak-anak murid ni macam dengan kita membentuk satu generasi untuk jadi manusia bermakna. So jadi macam mana kita nak bentuk mereka? Kalau nak bagi jadi mereka itu paling bermanfaat, maka jadikanlah anak-anak itu sebagai bagaikan besi jarum-jam yang setiap masa menunjukkan waktu kepada orang dan juga setiap masa memberikan manfaat kepada manusia untuk menghargai masa. Ada juga orang yang mendidik anak-anak supaya jadi besi, tapi besi yang jadi ladang kuda, yang sentiasa dipijak oleh orang, yang sentiasa dibina oleh orang. Jadi lebih baiklah kita mendidik anak-anak kita mengikut acuan yang terbaik supaya mereka menjadi orang yang baik. Tuan-tuan dan puan, muslimat yang dihormati sekalian, dalam kursi yang pertama ini ada dua pengumuman. Awal-awal yang tadi pengumuman kereta, bukan nak jual kereta, nak suruh ubah kereta. PKY 4554. Dia bukan nombor ekor, dia nombor kereta. Dia ada orang beli pula 4554 wasan hari Ahad, dia wasan lain. Kadang-kadang ni nombor kereta tiba, minta alih kereta dia kerana ganggu laluan. Yang kedua 275 personal PKD ke tuan? PKD ke KCD 275 kereta personal. Kereta yang ketiga ACG 8903. Kereta apa tak tahu, tapi cat taksi. Yang keempat KAD 5523 total. KDD 5523 total. Total Saga ke, total Wira ke, total Sona ke, total apa tak. Dan pengumuman daripada PNDG bahawa tamu kebajikan PNDG akan dilancarkan dan akan diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Masukkanlah sedikit sumbangan daripada kita, masukkanlah sebanyak mana sumbangan daripada kita untuk dana PNDG sempena dengan penganjuran Forum Perdana pada malam ini, dan juga sedikit lagi dan sebanyak mana yang kita mampu untuk memberikan input atau injek kepada PNDG kita dan kewangan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dimati sekalian, saya nak beralih pada bahagian Dr. Bashir Aziz. Dr. Bashir juga seorang motivator sebenarnya, seorang ahli motivasi. Banyak yang dia cakap walaupun tak berkaitan dengan perniagaan. Saya boleh serius dua-tiga perkara, doktor. Yang pertama, doktor cakap tentang perniagaan, pasal dia sendiri peniaga. Itu saya tak boleh jaga. Ada orang yang cakap pasal perniagaan, teori perniagaan, isu-isu dalam perniagaan, tanya cik nak tanya satu, bisa berniaga ke tak? Dia kata tak bisa. Kalau tak bisa, tu tolong tadi.
Dan malam ini doktor nak cerita kat kita tentang pendidikan anak-anak. Bagaimana kita nak mulakan dengan mendidik anak-anak, kemudian barulah kita nak lihat bagaimana kita didik anak-anak murid kita. Percayakah tuan-tuan? Kalau seorang guru anak dia ada masalah, bila main ke sekolah nak ajar anak-anak kita supaya jangan ada masalah. Dia punya roh yang keluar daripada mulut seorang guru, yang otak dia penuh dengan masalah dengan anak-anak, tiba-tiba berhadapan dengan anak-anak kita yang mungkin salah seorang daripada anak kita buka macam anak dia, agak-agak dia nak sepak anak dia. Jadi adakah kita nak lihat dia punya rentetan dia? Bila dia pandai mendidik anak-anak, maka dia insya-Allah akan boleh mendidik anak-anak murid dia. Maka didiklah anak-anak, kemudian akan mengalirlah kepada murid-murid yang baik. Jadi nak tanya pandangan doktor dalam soal ini. Silakan Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa da'a bi da'watihi wastana bi sunnatihi ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia sahabat saya Ustaz Maisa Abdul Rahman, pengurusi suara kita malam ini, Kekanda Datuk Fadil Diawan, bahagia Tuan Guru Besar dan Guru-Guru, bahagia Tuan pengurusi PIBG dan adik-adik dan kuasa PIBG Sekolah Bangsaan Kita Baru, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama ramai tuan-tuan. Sebab sekarang ni kalau bagi sekolah-sekolah nak boleh puluh ramai tadi ni kira di belakang. Tapi saya ingat sekolah kebangsaan kita Batu ni tak ada masalah. Bila dengar dari ketua PIBG dia tadi, Syekh Adnan pun cakap pasal macam confident. Cikgu-cikgu rajin, mak bapak lagi rajin. Jadi dia kata berusaha baru, dia dah curi tak boleh rasa hati. Dan saya berpati keliling tengok masa dari dia cakap, dia kata tengok sekolah. Daripada dalam rumah masuk dalam lewat, kita keluar dah ni ulang keras. Dia dah masuk pegang tadi. Saya tak tahulah keputusan peperiksaan BPSA sekolah ini. Tapi kalau berpati tengok pada apa yang boleh kira-kira praktek kepala sekarang ini, nampak dia tak banyak masalah. Di tiang tu penuh dengan bantun. Di alam dia pula kata-kata pujangga. Dengan Melayu ada, Arab ada, orang putih ada. Orang poeti lah. Tuan-tuan, buat saya letak dia pula bunga merah, ada pink, ada hijau, ada jokowi. Untuk dia. Jadi bila ini suasana, tuan-tuan, ini keadaan dia. Maknanya anak-anak kita nak mengaji sekolah itu seronok. Betul, seronok. Sebab tu hari ini saya ingat Kementerian Pelajaran pun, Kementerian Pendidikan pun tuan-tuan, dia nak kita ciptakan satu budaya yang menyeronokkan. Dia bukan dekat sekolah, sampai di universiti pun betul lah. Tapi sebelum nak kata kat sekolah, kat universiti tuan-tuan, kita kira ke dalam rumah tangga kita dulu. Nah, kita tengok dalam rumah tangga kita dulu. Bola-bola saya berpati tengok di tiang tu, ada pantun. Saya baca bila ada tuan nak dalam rumah tak nampak. Dalam rumah dia tengok skrin, dia tengok kat dalam. Kalau dia tengok skrin, saya tak tengok dekat rumah. Saya bukan saya jadi tiang. Tuan nak kena tengok dekat kamera. Tapi kat bola tak tengok orang pun geram ya. Yang kurik itu kendi.
Yang megah itu saja. Yang baik itu budi, yang indah bahasa. Sedap. Dan lepas itu hak kedua pula, anak titik pandai menari. Anak asal terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari. Budi bahasa mana nak dapat? Ini kira untuk jadi umat. Hak atas dulu dia sangat, hak bawah tak ada sangat lagi. Tapi kalau tuan-tuan nak dengar, saya nak sambung pula tangkap yang ketiga. Cikgu-cikgu jangan culik. Apa? Tuan-tuan dengar saya. Nak sambung balik anak didik pandai menang ini. Anak didik berenang-renang. Anak kucing ikut sama. Anak didik sampai ke seberang. Anak kucing mampu. Okey. Tuan-tuan faham tak? Lepas tu sebab tu saya kata cikgu jangan tulis. Tak ada kunci yang boleh mampu. Iyalah yang itik tu bila apa-apa itik pandang sampai rumah. Yang kucing tu ikut bawah. Itik sampai rumah, kucing mampu. Dia bukan orang mana. Tuan-tuan. Saya jangan lawak sikit. Tuan-tuan, baik. Balik kepada soalan Ustaz Faizal tadi, tuan-tuan. Kita nak tengok macam mana kita nak mendidik anak-anak. Saya pun datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum ni tak bawa pagi juga cakap tajuk anak-anak. Bukan apa, pasal kita perlu mati tengok budak-budak kita ni bukan tahu nak jadi ilmu mana ni. Tapi setelah anak sulung pada 21, anak nombor 2 tu dah 20, anak nombor 3 dah 19. 19, 20, 27. Bukan bila apa, setiap tahun. Saya nikah 10 tahun, 9 tahun, anak 7. 9 tahun nikah anak 7. Mampu. Ustaz Faizal 2000 tak ada dunia tu. Bukan? Saya kahwin tahun 91, tahun 2000 saya dapat anak yang ke-7. Dan anak saya ke-7 sekarang ni sudah 3 dan 1. Yang ke-7 dia dan 1 lah. Enggak. Yang ke-7 dia dan 1, yang ke-6 dia dan 2, yang ke-5 dia dan 3, yang begitulah kisahnya. Tuan-tuan, mak dia pun saya mampir di rumah dia tak ada anak dah. Dia dah start cukup. Belah tu dulu. Tak ada guna ada apa? Kan? Kalau panas dia kisah macam balik dah belah. Tuan-tuan. Baik, sekarang ni kamu banyak mesti nak cakap. Bila dah 2-3 orang anak ayah dua teks tidak dapat masuk universiti, belakangan baru kita rasa yakin. Kita nak cakap bagaimana kita nak buat dengan anak-anak tuan-tuan, kita nak didik dengan anak kita supaya ada kasih sayang anak dengan mak dia, dengan bapak dia. Pak nak kena cengih ke, pak mak nak kena cengih ke, lalu benar ke. Tuan-tuan yang anak-anak ramai itu lagi tak boleh lagi faham lah. Bukan apa? Sebab kita hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, cara kita mendidik anak sekarang, dia berbeza daripada dulu. Kita tak boleh nak cepat pinggang lah. Pokoklah ada tuan yang malam ni. Saya cakap memang dia itu kau boleh apa betul. Kan ada tuan-tuan lain kan. Dia bukan tahu siapa makan garam dulu. Didik anak lah ibu-ibu sekalian. Kalau duk kira siapa makan garam dulu mampu. Kenapa? Budak-budak lah dia pun bukan makan garam. Dia pun kira makan je. Minuman dia kau ketum. Bukan dia garam dengan kita lah. Zaman tu tak ada pula. Cara macam kita dulu lagu lain. Tuan-tuan tak boleh kena. Awak cik, oi. Ayuh dulu lah orang ngaji nak pakai angkor. Kasut pakai di rumah. Tapi buah plastik ikat di lutut. Jalan duduk di sekolah. Kita balik ciok. Tuan tu lah. Tuan-tuan. Kita nak kata ke anak kita, perempuan lagu itu. Tak boleh. Sebab zaman kita dulu lagu lain. Ujung anak saya tak. Yang ayah hidup anak dan sejak tu apa? Lepas dia nak keluar ambil reka. Apa yang buat? Hari zaman ni kita tak ambil tak ada. Kita nak tahu tak buat sukin pun dalam plastik. Dulu buku semua. Tak mahu belah saya belah dia. Betul sekarang. Dia belum main 12 kilo. Kecil. La ilaha illallah nak kena apa? Tuhan maha mengetahui. Tentang faham tak kecil?
Betul? Itu zaman. Tak sama. Itu sebab itu kita kata, hari ini kaedah kita nak mendidik anak-anak kita, dia lagu lain. Dia berbeza sikit. Zaman dulu tak ada komputer. Zaman sekarang ada komputer. Kita tak boleh contoh sama dulu lah. Betul? Budak lain. Nanti kita tengok ada masalah macam itu, dia tidak kerja menang. Kita menang kita dah. Baik kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, muslimat yang berkontrol sekalian. Kalau kita tanya, siapa ada tak sayang anak kan? Puan-puan, nah, setelah kita disahkan mengandung, ya Allah punya penuh, aku tahulah. Kan, saya dulu kalau dalam mana bini Tuhan takkan macam itu. Kita pakai takkan tapi lah masalah lagi. Tu pakai jubah Indonesia tu ya. Kadang-kadang baik mak dia dukung kiri kanan doa, aku berdoa juga. Ada sampai di rumah Indonesia tu dia akan kunci grill, takut budak dia lari keluar. Bukan segagan. Semua tak boleh sekolah lagi. Sampai dia dah kita kalau anak-anak ni dia bagai kadang-kadang tu ada makan buat dah sering grill tu. Macam rock sekali. Tetapi ya, itu hakikat. Kita kena faham. Tapi alhamdulillah kita sayang anak-anak semua sayang. Tak kata kita nak pilih kasih nak apa. Sebab apa kita tahu nak dapat semua suami susah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, tak ada jalan mudah. Bukan ada jalan mudah kita nak dapat anak. Sebab tu kita sayang. Orang tua kata ni kita besar daripada besar. Dapat kaki besar 2 jari 5 ada. Hidup pokok betul. Sungguh tuan. Kadang-kadang kecil lagi dia benda lagi kita. Sebab jari mak itu pun. Kan? Sebab tu kita nak kena faham ibu-ibu sekalian. Kita sayang. Bila kita sayang, mesti kita nak buat sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada mereka. Sebab itulah dalam masa mengandung kalau orang tua besar apa semua perempuan buat aku tahu. Betul? Saya gunakan arwah. Dia besar kat saya. Dia kata Don, dia panggil Don kat aku. Esok dia kata kamu pandang mengandung. Bagi makan ikan bilik dia. Bagi makan ikan bilik, tetap kepala orangnya. Tak minta tak dengar ni balik saya ikan bilik. Tak minta boleh nak sikit dia. Datuk tak payah. Pasal kau bagi makan ikan bilik. Oh dia kata ikan bilik ni bagus. Bagus pasal apa saja? Dia kata ikan bilik ni nak tak hang esok tanam umur 3 bulan. Tumbuh dah gigi 2 macam. Umur 3 bulan. Saya cakap enggak. Sebab ikan bilik ni dia cakap. Dia ada kalsium. Gigi cepat tumbuh. Dia tak boleh jual. Umur 3 bulan. Tumbuh gigi 2 tahun. Saya kata balikkan arwah tu. Saya kata katanya kita tak kuat nak kenyang weh. Umur 3 bulan tumbuh 2 batang. Saya bimbang ke mak dia aja. Nak bimbang macam mana? Tu dia menyusu mak dia tu boleh ketam mak dia. Jangan berlai-lai. Tentang umur tu boleh dia. Kan? Kita fikir kadang-kadang betul tu pun ada. Kita nak kena tahu. Tentang muslim sunat dan teruskan. Jadi bila ini berlaku, ibu-ibu sekalian, kita semua sayang. Kita didik mereka. Kita duduk anak-anak kita. Kita pegang memberi anak tu. Orang tua dulu dia menyanyi, dia berselawat, dia berhati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu mak Allah dah mati lagi lah. Wahai ibu-ibu muda sekalian, ibu-ibu tua tak ada. Tapi kalau tuk jaga, betul lah tuk mati. Kalau mak Allah dia tak mati, betul tak? Dia kata apa? Dia pegang-pegang dia. Polis tembak, tanah-tanah. Oh dia, dia mati mak lah. Tuan-tuan, lagu Hindustan yang telah dimulai bukan itu. Kan? Apa tu kan? Polis tembak, tanah-tanah. Tu satu tak ada. Anak pun bila tengok lagu tu, tentang dia pun anggung kepala tengok pegang kai duit dia mak dia tu. Dia apa jawab? Ho. Habis ngayak dengan mak berempat tadi tuan-tuan. Tu nak didik anak lagu mana? Tak apalah kalau masa suara tu sedap, nak tunjuk dekat anak, cari lagu nombor sikit. Puan-puan oi, ni nak kena kasih sayang, nak kena kelembutan anak ni masa umur ada lutu, kita tanam apa pun hidup pada dia. Sebab anak-anak tu tuan-tuan, dia bukan optimis
mengenak masa anda itu masih bersih. Sebab Nabi dah beritahu kat kita, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi, macam-macam dari yang kita nak bagi semua pada mak bapak dia. Sebab tu buat begini tau. Kalau nak cari lagu buat cari lah, kalau buat sikit-sikit pegang-pegang boleh tu. Duduk yang ibu menidurkan anak, sayu terdengar memecah sunyi. Lagu juga sikit kan? Tidur hai anak, jangan ditangisi, ayahmu pergi bekerja, nantikan kembali. Jadi anak dengar lagu itu, dah sedap seorang aku. Beda. Tahulah anak tu masa terpanggil sikit nak jadi baik, terbentuk jiwa hati nurani dia. Tuan, yang tu yang nak kita dengar. Sebab tu bila Datuk sebut tadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga ni, pangkat ni pihak Nabi dah tunjuk kepada kita tuan-tuan. Proses perjalanan seorang bayi kemudian meningkat besar dan dewasa. Kaedah dia Nabi dah tunjukkan dah macam mana. 1, 2, 3. Kita tak pernah lewat tadi. Cuma saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan, muslim-muslimat yang dalam hati Allah sekalian. Yang penting kepada kita ialah pertama sekali ialah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Guru kita kena kata apa ni? Tak ibu kita tiba yang berbelah besar. Lah kita kata apa? Pertama sekali tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Bab mendidik anak-anak ni, nak hantar anak pergi sekolah ni, di Tika Batu ni. Tak apalah kalau datang di sekolah lain pun. Tak lihat sekolah Haji Gudung dekat Maulak. Ada orang Haji Gudung tahu. Bukan, tak pernah tahu. Tak ada kita lagi kot. Duit kupang jangan kedekut. Ni tak ada. Ustaz kata buat pengumuman tadi. Sekolah ni mereka jalan. Derma. Aku ada dalam ni tak tahu. Aku dah memang ada buat ni pun. Apa yang awak tu? Jangan. Tadi ada awak. Duit kupang tu jangan duduk kedekut. Orang minta tambah PIBD tuan-tuan. Susah payah. Nak buat punya macam ni pun ni. Tuan-tuan. Tak bukan ni. Panggil siswa boleh main. Tengok aku boleh main. Tidak sampai sampai ke hotel lah ni. Boleh cakap, pening kepala aku di PIBD. Saya tahu lah. Kan? Tapi siswa dia pakai kota veto yang saya nak main tak. Tak payah dia tu. Tuan-tuan. Tu kita tak kena faham. Susah. Cuma kita di depan nak tidak nak buat takkan nak buat longkang 5 duit tu. Lihat orang gaul malah balik dah. Puan-puannya 25 ringgit. Tuan-tuan, bukan apa. Kita nak bagi dana kepada PIBD dan dalam sekolah. Itu kita nak faham. Tak apalah tu PIBD. Satu lagi, ibu-ibu sekalian. Kita ni cukup bergerak. Bak duit anak-anak sekolah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Cukup bergerak. Kedekutnya. Guru bahasa Inggeris. Abang, anak kita. Dalam kelas. Murid-murid sekalian. Nanti balik. Minggu depan cikgu cadang kita nak beli satu kamus ataupun dictionary. Anak-anak boleh tanya, berapa ringgit cikgu? Tak mahal, 5 ringgit je. Baik cikgu. Anak-anak roh. Sekolah mana? Balik ke abang ke pok rumah. Pok baru balik padang. Dia balik ke rokok. Bawa pokok dalam. Ada wakak aku beli dalam. Wakak aku beli hak itu. Dia balik ke rokok ke. Sambil-sambil duduk balik ke rokok. Anak menabak. Ayah, cikgu minta 5 ringgit. Nak beli dictionary. Dictionary itu menatang apa, Mama? Menatang. Orang Tika Batu suka menatang. Dictionary itu menatang apa, Mama? Ayuh, kamus tau. Mama tak pernah bahasa Inggeris, tak belajar. Cikgu hang minta tak belajar lain, Mama. Bulan lepas nak beli buku latihan matematik yang punya, yang ada video Quran tu. Ni hari ni ada video aku dictionary berapa? 5 ringgit ya. Ni pokok bangun ni harga berapa? Sebaiknya 7 rumah normal. Aku tak tahu apa.
Tu dia. Anak jadi mak bapak ni. Kan? Yang betul rumah bapak ya. Kadang-kadang anak dia boleh ilmu tu kita tahu. Kan? Balik-balik kalau kita berjadu. Kan? Bila kita lepas tu kita boleh main kita kongsi kata. Sebab benda ni dia akan berikan satu orang kata apa nama ni kesungguhan kita dalam nak mendidik anak-anak. Tahu kita boleh tengok anak kita ya. Tahu boleh apa? Tak. Kita hari ni kalau anak-anak tak sampai yang dah ambil SP yang dapat 2A, 3A, nak boleh hantar ke Amerika, nak boleh pergi ke England, ke pergi ke Australia, ke Arab, ke mana, kata-kata. Allah, main satu hai berada. Terjadui. Muak yang weh, sekian anak pergi ke Amerika, tak apa. Wah, muak habis banyak sangat dah. Kalau mana tak? Berkira berada. Mak ni bagus nak tengok anak jaya, saya tahu. Mak dengan pak ni, mak lagi pergi nak tengok anak jaya. Pak yang weh. Tu tanah yang sakra tengah lorong tu. Bila gadet mana-mana nak pergi anak mengaji. Agak-agak tuan-tuan. Tahu bedak nak gadet tanah pergi anak mengaji. Cuba babak aku. Tobat lahum. Bukan cakap tobat saja, lahum. Tuan-tuan. Saya orang tua buat benar 40 setengah. Ni nak terang detik. Ni dia sana. Ada tanah kebun, tanah merian, mama tak mau buah tengah lorong. Belah tahun. Bila mai saya nak masuk universiti dia duit tak ada. Orang tua dulu bukan tak tahu. Tuan-tuan mana ada PT-PT macam nak sebut sampai surat dia, boleh dah tengah 2,000. Ngaji tak boleh, hutang boleh tak. Tengah 2,000 lah, tak ada masalah. Orang tua jual tuan-tuan 2,500. Nak pergi mengaji. Saya nak tenang, saya semua saya. Tapi kalau nak tengok anak saya, tuan-tuan kena buat tobat. Tu siapa dia? Tapi masalah kita sini, kalau sebut anak-anak tadi, duit saya semua. Mak yang berjalan dia dalam tu. Itu nak cakap orang dia yang masak tak. Mak yang apa saya? Ya. Mati lembar tu. Tu suka dibuang lah. Dengan cerai aku sudah. Kau dia nak tanya betul. Tapi masa dia kita akan duit tanah tu tuan-tuan. Enak sekarang semua kita akan duit masa dia. Apabila anak kita ditangkap di Bukit Kayu Hitam pasal lari gaya, kena jamin 30,000. Kalau tidak malam tu kena 3 rakaat. Polis telefon pukul 12 malam, pukul 3 pagi tak nak duit dah. Pasal apa? Dia mencari program, bukan program mencari dia. Duk kira anak selamat, anak dalam program tuan-tuan lebih baik daripada dia anak sendiri ya. Tu yang tak ada lain. Tuan-tuan, tu kita nak kena faham. Sebab tu kita hari ni kalau tadi mengaji anak-anak yang ni saja wasiat yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Yang semua pesan kepada kita tuan-tuan ilmu. Sebab bila kita wasiat ilmu kepada anak-anak tuan-tuan, dia takkan berebut macam mana dia tak berebut harta bila kita tinggal gerak tanah di luar ni. Itu kita kena faham. Tuan-tuan ada gerak tanah tuan-tuan ha? Bukit dekat dengan apa-apa Teluk Nipah. Amal Teluk Nipah. Aku tahu dah bukit dia. Mujur tak beli ya. Tapi juga dekat mainnya pokok-pokok bagi tak cukup. Tuan-tuan. Gerak bukit kemudian join. Tuan-tuan kita selasi dengan anak-anak kita. Sebab tu dia punya harta. Cari jalan untuk bagi ilmu kepada mereka. Sebab dengan ilmu ni dia boleh cari harta untuk dia. Tetapi harta yang ada kepada dia belum tentu dia boleh cari ilmu untuk dia. Itu kita tak kena faham. Sebab itulah hari ini ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita nak kena ingat bahawasanya anak-anak yang berjaya ialah anak-anak yang mak bapak dia rajin dari sekolah. Anak-anak yang ibu dan bapaknya rajin main sekolah. Itu ingat. Ini bukan teori. Ini praktik dan tuan-tuan kena buat. Pasal apa? Saya ingat kalau tanya mana-mana cikgu pun, pengalaman mereka tuan-tuan. Kalau hak mak dan bapak rajin main sekolah, tadi anak dia kat cikgu kelas. Cikgu, anak saya bulan ni lagu mana cikgu? Nampak keputusan yang merosot kita cik tak kuat. InsyaAllah bulan depan saya akan cek balik. Saya akan pastikan keputusan yang meningkat balik.
Betul. Tapi kalau mak tak nak medannya, cikgu tak ubah dalam rambut sana, tak ubah dalam rambut sana, dia pun tak apa. Naluri manusia, kasih sayang. Sama-sama anak kita tertinggal pula, bukan ada cikgu tinggal tak. Tapi kalau kawan ini, berdebat mak dia main pula, berjawab pula, tapi tiap dia ada. Sebab tu kita hari ini kena korban banyak masalah kalau tengok anak dia. Ni macam alhamdulillah saya datang tadi bila saya tengok apa yang ni, saya tahu sekolah kuliah dia. Kalau target 25 orang 5A, mungkin ini sudah 50 orang 5A. Tapi dari lupa nak tanya apa dia ni. Lupa nasib baik. Tuan, katakan dia 3 orang lah. Bila kita kaji sekolah, kaji tak ada cikgu. Cikgu pun dia terpaksa ambil berat terhadap pelajaran anak-anak kita tuan. Tu siapa dia? Tak apalah soalan tak mak ibu tak apalah dia ramai sekali. Ni jangan berdua nak main, sibuk berdua. Tuan-tuan, pak cabut semua mak ikat. Dalam itu kedua sama macam aku. Lepas tu saya nak pandai aku. Apa dah tu tengok dah aku hari ni yo, tengok apa tu dah. Yo, cara aku mau nak main. Tuan-tuan, kita tengok ke belakang. Kalau ini berlaku, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita gagal. Kita gagal untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang seterusnya saya sebutkan dalam musikan awal di dalam sekalian anak kita sebagai ibu bapa, kita kena ikhlaskan niat kita dalam mendidik anak-anak ibu-ibu sekalian. Tolong jangan ada sebarang pilih kasih dalam kalangan anak-anak. Sebab setiap anak kita ni dia ada kecenderungan masing-masing. Nombor 1 cara dia, nombor 2 cara, nombor 5, nombor 6, nombor 7 semua dia pada cara masing-masing. Itu kita nak kena faham. Itu kita nak kena ingat. Jangan ada sebarang pilih kasih. Ikhlaskan niat kita. Jangan pula nak buat betul 2 kali pagi. Setiap 4 seorang, setiap 6 seorang. Sekolah dia lah. Mak dia suruh seorang 2 ringgit. 2 ringgit, 3 ringgit. Muhammad, hari ini ayah berbagi kat hampa sehari 2 ringgit. Maknanya hampa 5 beradik, ayah tu habis tiap-tiap hari 10 ringgit duit pakai rumah. Esok-esok ayah tak nak banyak-banyak. Hampa habis mengaji hijau pakai kata kerja, ayah nak semua 300 dah. Ayah nak semua 300. Hampa 5 orang, boleh tukar 200 sebulan. Tiap-tiap bulan ayah pergi cucuk tengok dekat bank simpanan nasional. Tengok tengok 2,000, tidak cukup. Ayah tak mau banyak-banyak. Kalau banyak lebih pun tak apa. Agak-agak berujuk ikhlas kepada perempuan diri anak. Ikhlas kepada. Jangan didik anak berfikir nak terdapat duit anak. Itu pun agak lagi. Jangan didik anak berfikir nak terdapat duit anak. Buang satu. Hari ini kita didik nak bagi mereka berjaya dalam pelajaran. Itu saja kan Allah beri kita. Kalau sebab asal fikiran kita. Saya tak dukung anak kita apa bagi ingat apa. Kita nak tengok mereka berjaya. Nak tengok berjaya secara mana? Berjaya dalam pelajaran. Sebab apa? Sebab dulu kita pun ingin nak jadi cikgu. Kalau boleh sekolah kita bantu dia aku nak jadi pusat. Tapi tak payah tukar dapat duit. Nak beli tak boleh. Dia pun kekayaan. Bukan jatuh. Hari ini aku nak tengok anak aku boleh jadi lawyer, boleh jadi engineer, boleh jadi accountant. Sebab apa? Dulu aku tak ada kesempatan. Tu, tanam kepala. Jangan nak fikir apa kata dia buat tak payah. Didik mereka supaya mereka kenal siapa ibu dia dan siapa bapa dia, cukup bagi dia berjaya. Tak payah minta duit. Sebab anak-anak yang berjaya, ibu-ibu sekalian, dia bila dia pulang ke dalam rumah tangga kita, tak kira dia jadi lawyer, dia jadi engineer, dia jadi apa. Dia sekiranya dia seorang anak yang mengenal budi dan berat. Dia balik, dia duduk dalam rumah tangga dia. Dia adalah anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Hati dengan bunyi lah kalau kita duduk ke kampung-kampung belah Haji Budung ke mana apa semua lebih kurang. Tuan-tuan, jalan di Pantai Teta ke mana agak. Dia balik dia tengok mak. Kasihan kat mak awal. Mak orang pakai singki elok kan baju ringan. Mak dia pasal pakai kantang ni. Nampak? Dia pasal pakai kantang lagi. Mak kan dia buat dah buat bawa. Mak habang kat ayam. Saya jangan makan cik pula. Mahal cik, oi. Tak mahal mana mak dia 15,000 cukup lah. Oh, mak dia kata 15,000 cukup. Mak nak kau dia kata. Mak, cik bukan minta tak. Mak, cik faham tak? Dia tak payah. Tak pasal-pasal dapur kita boleh buat pakai elok tuan. Basuh pinggan tak perlu bingung. Boleh sambil berdiri, ayam pakai tukar pres.
tuan-tuan. Nah, dapur sampai sekolah. Ini bukan nilai 300 sebulan. Nak import betul dan tak nak boleh ngajar aku dia boleh pokok. Balik pula anak lawyer daripada putranya. Nah, balik main ke Lubuk Payang, Bukit Payang. Tak tahu tahun apa tu. Nak berdua dia, tapi betul orang beza dulu. Lawyer ni balik main. Ayah semua betul lah ya. Nak ni anak umur ayah tak tahu nak apa. Agak lah ayah. Tak payah nak berdua. Mak, ni tukang aku ya. Betul. Ayah, ni tapi dengan tadi. Ayah, bawa IC. Nak buat apa? Kita bawa haji ayah. Kita bulan dah bawa haji. Soal 10 hari. Tuan pada yang ni buka. Betul, apa tak mau anak dulu. Kamu baru fikir nak makan 300 bulan. Tuh, pokok lang lemah. Kalau fikir nak 300 bulan. Maknya, sebab apa? Dia kenal jasa kita sebagai seorang ibu bapa berikan pelajaran kepada dia tuan. Dan dia berjaya dalam hidup. Dia balik, kita balik saja. Dia bayar mak, kita datang. Kita masuk ke rumah yang penuh. InsyaAllah, dan tak lagi. Kalau Allah tak boleh, kita boleh tukar. Mak, ayah, saya ada bini, saya boleh panas lebih. Nah. Ayah dia kata, naik makanannya ada. Kalau makan macam tu. Nampak tuan-tuan? Kan kita dah kenal. Niat kita adalah ikhlas dari Allah untuk mendidik anak. Dia balik soal rezeki yang Tuhan Allah yang tentukan. Jangan kita letakkan 3 habis. Sebab kalau kita buat macam tu, tuan-tuan akan dapat 3 habis bulan. 5 anak, 1,000 habis. Tiap-tiap tahun, tukar pujuk. Lepas kering, main letak pula. Allah ini rock LC, dan 2,5 atau 3,5. Aku tak tahu macam-macam berpotong mental dan baju ayat sedikit. Tak boleh tukar pujuk, lepas apa? Jadi yang nak berakhir tadi mampu dia doa. Jangan fikir aku betul lah. Tetapi anak-anak pun yang dalam rumah tangga kita tuan-tuan dengan kasih sayang, dia boleh berakhir mak bapak dia. Akhirnya kita akan bangga menjadi seorang ibu yang berdaya, seorang anak yang berdaya, dan bapak yang berdaya. Bila mana masa ini, mak jangan kerja maklumat, pak pun jangan kerja maklumat. Nah, mak nak tengok lah siapa bapak dia. Kita nak bapak dia, jangan bapak tu. Pergi belajar kau. Muhammad tahu buat dia sama dia. Tak lagi Muhammad tak balik Muhammad tahu. Allah Muhammad sendiri dekat dapur. Nah. Tapi bukan apa. Dan sekali, tuan-tuan, itulah hakikat yang kita nak faham. Dia dekat wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dr. Muhammad Syed sebenarnya banyak pengalaman kaitan dengan pendidikan anak-anak kerana kami pernah buat show banyak kali. Pergi ke Bali, ya, tengok anak kita di Bali, sekolah tengah, pergi ceramah untuk ADK dan sebagainya. Dan banyak cerita-cerita yang Ustaz sebut tadi banyak kaitan dengan kehidupan kita dalam mendidik anak-anak. Ya, dan anak-anak Ustaz pun alhamdulillah dah jaya ramai. Jadi saya tak sampai lagi anak dengan anak tak sampai dia doktor sampai ke universiti. Walau macam mana pun ada banyak perkara juga yang kita boleh kutip dalam ini. Yang antaranya untuk mendidik anak-anak yang baik sebenarnya bermula daripada ibu bapa yang baik. Macam mana kita nak bagi anak-anak kita itu berjalan betul? Ataupun bagaimana kita nak bagi bayar itu betul kalau seandainya kita sendiri pun dah bengkok. Jadi tentu sekali tak dapat memberikan bayar yang betul. Sebab itu mudah saja orang buat falsafah tentang anak-anak. Like father, like son. Macam mana pak dia, tentulah anak dia. Cuba tengok di sekolah anak-anak yang suka lawan cikgu. Masyarakat PNG hanya rajin melawan pengurusi itu, pak dia. Pak dia rajin juga banyak orang tu anak-anak dia. Like father, like son. Dia macam tu je. Dia tak ke mana tumpah yang kuat, melainkan kena sini. Jadi orang pun dah dapat tengok dah kepada sebenarnya itulah dia di anak-anak kita. Tapi ada juga anak-anak yang datang daripada ibu bapa yang susah. Ada juga yang datang dari ibu bapa yang cacat macam Indra. Tapi akhirnya boleh membentuk alih boleh anak-anak boleh berjaya walaupun bapa dalam sebuah keluarga. Jadi saya tak apa-apa kejut dengan anak-anak yang berjaya hebat. Saya anak-anak dia semua duduk dalam rumah sana.
Jadi kalau mengisi di banyak intazah, kita ada yang tidak apalah. Ya. Tuan-tuan mesti simak dari manusia. Tuan-tuan kata di Kupang yang itu, ya kerana ada juga ibu bapa yang sanggup bikin duit mata-mata kerana nak beli CD, kerana cerita hadis syok ataupun di CD ada nak beli tu, CD hadis apa gusti dan sebagainya. Tapi untuk tuition anak-anak tak sanggup nak bagi. Ada ibu bapa yang boleh reserve masa untuk di kedai kopi sempang panjang, tapi nak duduk dalam mesyuarat PLD dia tak tahu. Hari ada beras sebulan dia tak pernah pun main. Tapi kalau tengok di kedai kopi dia boleh sempang panjang. Tepuk meja sebelah-belah yang kopi dia. Jadi apalah halnya, macam mana kita nak tengok, macam mana kita tengok anak-anak kita di sekolah. Kita harap pada guru-guru sebenarnya, kerana guru adalah merupakan orang yang kita beri amanah ajar anak-anak kita. Tapi dia sebenarnya seorang yang mana anak murid dia ada 25 orang. Kita seorang, anak kita dalam penasihat 7 orang. Ya, mungkin orang kita buat kualiti. Ada juga yang di dalam Manipura, anak dia setiga, orang 11 orang. Saya pergi wawancara Ketua Imam Fiqah, anak dia 22 orang. 22 orang saja. Mau dia 4 orang dah. Anak 22 orang. Boleh bebas sekolah kan kami. Ketika mak dia jadi apa, boleh tak. Dan tu 4 sekolah di bagian ni. Nak lepas tu, nak layak. Bang nak tahu 22 orang dia apa yang nama. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian. Habis kita pusing yang pertama dan insya-Allah dalam pukul 1:30 kita habis untuk malam ni. Tuan-tuan, tuan-tuan yang siapa yang nak lena lah. Pada lena pada ketika ceramah free tak ambil. Tapi kalau lena dia pula yang tahu kita bayar 3 malam. Jadi lena kami tak pergi berapa. Hilang kami jangan duduk main nak lena. Lena kami kena duduk hotel. Hotel kompon 300 malam. Tapi kami tuan-tuan duduk ada kipas di atas. Nyamuk pun tak ada, dia pakai ketik orang Allah. Sedap itu. Lena free. Untuk pusingan yang kedua, saya nak balik pada yang bahagian Datuk. Minta Datuk bicarakan sedikit tentang aspek perbincangan kita pada malam ini, iaitu bagaimana nasihat Datuk bagi mendidik anak-anak murid dan juga anak-anak kita sendiri, ya, anak-anak kita sendiri dan anak-anak murid sendiri supaya jadi orang yang baik, terutama dalam membentuk pribadi kita sendiri, pribadi guru dalam soal etika bercakap, etika berpakaian, etika laku. Kerana guru adalah merupakan orang yang sangat dipercayai. Mungkin Datuk pernah ingat tahun 1995 ada satu kajian daripada Institut Integriti Malaysia. Institut Integriti Malaysia buat kajian tentang orang-orang yang sangat dipercayai di Malaysia. Dan guru adalah orang yang kedua selepas doktor. Di Malaysia orang paling percaya dengan doktor. Doktor hampaklah ubat untuk COVID. Tidak tahu apa. Kalau nak bagi kuih, kalau nak bagi sihat, makanlah ubat. Satu hari mak doktor tak dapat biji. Maklum dia makan biji satu hari 8 biji. Ubat tu ada 48 biji. Betul dia makan habis. Biji pulau tau. Dia pun dalam pisang, bukan lagi. Pasal dia percaya dengan doktor. Orang yang kedua yang paling dipercayai kalau mengikut kajian di Institut Integriti Malaysia adalah guru. Yang ketiga baru saintis. Sebab saintis buat kajian, dapat apa ni dia punya result dia, baru boleh hamatkan kita. Tapi guru tak. Guru dia belajar, dia boleh hamat juga pada murid. Bila murid-murid naik kelas sekolah, dan cikgu, pasal apa kawan kuning kita mesti buka slot pendek, dia buka konsol mesti mahal. Tu tengok dia slot tak ada nak beli dia slot pendek.